Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar? Bertemu kita dalam ruangan channel YouTube Rizal Abdul Rahim. Baik, hari ini saya nak kongsikan kepada anda 5 rahsia sedia slide pembentangan yang baik. Baiklah, proses pembentangan adalah merupakan satu proses yang mana kita nak berkongsikan sesuatu kepada audien. Mungkin kita nak kongsikan idea, mungkin kita nak jual produk, ataupun mungkin kita nak membentangkan hasil kajian kita kepada audien. So, audien ni boleh jadi pelajar, boleh jadi orang ramai, boleh jadi pensyarah kita, boleh jadi panel yang akan menilai pembentangan kita. Jadi salah satu sokongan yang boleh menjadikan proses pembentangan kita berjalan dengan lancar adalah dengan menyediakan slide pembentangan yang baik. So, kalau slide pembentangan ini disusun dengan baik, dia akan menyebabkan, dia akan membolehkan audien kita dapat menerima poin-poin ataupun apa yang ingin kita sampaikan itu dengan baik dan berkesan. Jadi mari kita lihat satu persatu apa yang ingin saya kongsikan pada hari ini. Baik, ada 5 perkara yang saya nak ketengahkan. Yang pertama adalah berkenaan dengan template. Yang kedua, jenis tulisan. Yang ketiga, saiz tulisan. Yang keempat, warna. Dan yang kelima, gambar, susun atur gambar. Okey, kita tengok yang pertama, template. Para pelajar sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, template PowerPoint adalah satu pemilihan yang perlu dititik beratkan. Setiap template yang kita pilih, dia akan menggambarkan siapa kita yang akan membuat pembentangan, apa topik yang akan kita bentangkan, dan siapakah audien yang akan melihat pembentangan kita. Kalau kita membuat pembentangan yang berkaitan tentang akademik, jadi elok kalau kita memilih template yang sesuai dengan bidang akademik. Okay, kalau kata kita buat presentation tentang lawatan ataupun pelancongan, so template yang sesuai untuk itu adalah menggunakan template-template yang ada gambar-gambar pelancongan, aktiviti pelancongan. Kalau kata kita nak buat pembentangan di hadapan kanak-kanak, so template yang lebih sesuai adalah menggunakan template yang ada gambar kanak-kanak yang bercirikan kekanak-kanakan. Jadi kita kena pilih template yang sesuai. Ada banyak template yang sesuai. Kalau ada dalam PowerPoint, anda boleh pilih mana yang sesuai dengan isi, mana yang sesuai dengan tajuk presentation anda. Ingat, template PowerPoint ini akan menggambarkan, akan menjadi satu penilaian awal audien terhadap apa yang anda akan bentangkan dan apakah topik yang akan anda bawa dalam pembentangan tersebut. Okey, yang pertama adalah template. Pilih template yang betul, yang sesuai. Seterusnya, kita lihat jenis tulisan. Baik, dalam PowerPoint kita ada macam-macam tulisan. Jadi gunakan tulisan yang betul, tulisan yang sesuai. Sekiranya anda ingin membuat pembentangan akademik, jadi gunakan tulisan yang formal. Okey, tulisan yang boleh dibaca, tulisan yang nampak jelas. Okey, jangan gunakan tulisan yang terlalu seni. Ada ukiran-ukiran yang terlalu abstrak, okey, yang menyebabkan audien tak dapat nak baca apa yang anda tulis, apa yang anda paparkan pada slide presentation anda. Jadi itu akan merugikan anda. Slide anda tidak dapat membantu anda untuk menyampaikan maklumat kepada audien. Jadi tulisan juga perlulah mengikut tema. Sekiranya anda membuat pembentangan berkaitan tentang seni, jadi anda boleh gunakan tulisan-tulisan yang berseni. Okey, kalau anda buat backdrop ke untuk majlis-majlis tidak formal, okey, anda boleh gunakan tulisan-tulisan yang tidak formal. Jadi ikut keadaan. Yang penting adalah pilih tulisan yang sesuai dengan keadaan anda membuat presentation.
Jadi untuk pembentangan projek ataupun pembentangan yang bersifat ilmiah akademik, saya cadangkan anda untuk pilih tulisan yang formal. Okey, untuk tulisan di bahagian tajuk, pilihlah tulisan-tulisan yang agak tebal, okey, ataupun bold. Jadi dia mudah nampak. Tulisan di tajuk ini akan menjadi attraction pertama audien. Jadi apa yang nak kita sampaikan. Manakala di bahagian poin-poin isi pula, boleh pilih tulisan-tulisan yang lebih kecil sedikit tetapi masih lagi boleh dibaca, mudah dilihat. Okey, jadi pilih tulisan yang betul, tulisan yang sesuai dengan pembentangan anda. Baik, itu yang kedua, jenis tulisan. Baik, yang ketiga adalah saiz tulisan. Para pelajar sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, saiz tulisan hendaklah bersesuaian dengan kita punya skrin. Okey, ataupun kita punya template PowerPoint kita, template presentation kita. Sekiranya kita nak sediakan tajuk, jadi gunakan font yang lebih besar. Okey, saya cadangkan font ini saiznya adalah 50 dan ke atas. Ini adalah untuk tulisan di bahagian tajuk. Okey, manakala tulisan di bahagian isi, gunakan font yang lebih kecil sedikit, iaitu antara 30 hingga 50. Jadi itu range dia. Saya tidak galakkan untuk menggunakan saiz tulisan yang lebih kecil daripada 30. Sebab bila tulisan tu terlalu kecil, jadi dia tidak nampak apabila kita paparkan di skrin. Kita tak nampak dengan jelas. Apatah lagi kalau audien kita ni jauh di belakang, jadi kita tak nampak tulisan tu. Jadi tulisan ini akan jadi kecil dan dia tidak membantu presentation kita. Ada maklumat-maklumat yang tidak dapat disampaikan. Baik, spacing untuk setiap tulisan ini kena ada jarak yang sesuai. Okey, jangan terlalu rapat. Walaupun tulisan kita besar, jangan letak terlalu rapat. Kena ada spacing yang sesuai. Yang penting adalah bila kita lihat saja kita punya skrin ataupun bila audien lihat kita punya skrin presentation, dia tidak menyebabkan audien kita memalingkan muka ataupun dia tak nampak apa yang nak disampaikan. Kita nak apabila audien tengok tulisan tu, dia boleh baca dan dia boleh dapat poin yang kita nak sampaikan. Okey, so jadi saiz tulisan itu juga akan memainkan peranan yang penting dalam penyediaan slide presentation kita. Okey, baik, kita terus ke poin yang selanjutnya adalah pemilihan warna. Warna ni boleh jadi dia punya warna background, warna template presentation kita, warna tulisan, ataupun kalau ada dia punya corak-corak ke dan sebagainya. So pemilihan warna ini sangat penting kerana dia akan mempengaruhi mata audien, mempengaruhi mata kita, okey, yang akan melihat pembentangan anda. Okey, jadi tulisan ataupun warna yang hendak kita pilih adalah mestilah warna yang boleh nampak dipandang. Okey, jadi bila kita lihat skrin anda, bila kita lihat pembentangan, kita nampak tulisan itu boleh nampak dengan jelas, boleh nampak dengan terang. Okey, jadi dan dia juga boleh dipandang lama. Sebab apabila kita membaca skrin ataupun kita membaca slide, okay, kita perlu fokus kepada perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat yang tertera di skrin. Jadi kita perlu masa yang lama untuk melihat skrin tersebut. Jadi pemilihan ni kenalah sesuai dengan mata. Kalau kita tak boleh lihat dengan lama, so bila kita lihat, so kita akan jadi sakit mata, so kita tak akan tengok dah. Jadi tak gunalah kita sediakan slide ini, tak gunalah kita sediakan PowerPoint presentation ini kalau audien kita tidak boleh melihat, tidak boleh tengok lama, so mata jadi sakit, tak sesuai. So kena boleh dipandang lama. Kontra tulisan dan latar belakang ini kena ada. Dia kena ada kontra. Dia tidak boleh ada latar dengan tulisan ni sama warna. Contohnya warna hitam, tulisan background dia pun warna hitam. So memang tak nampak lah. Contoh kalau dekat saya bagi ni, tulisannya hitam, okay, backgroundnya putih.
putih. So dia akan nampak dengan jelas. Tetapi jangan sampai terlalu kontra. So bila terlalu kontra, dia akan menyebabkan sakit mata memandang. Jadi slide kita akan jadi tidak menarik. Dia akan menyeksa mata audien. So saya bagi contoh pemilihan warna yang tidak sesuai. Contoh yang pertama kita lihat, warna dipandang tu, nampak dipandang. So kalau yang pertama tu background dia biru pekat, tulisan dia warna hitam. Jadi kat sini kombinasi dua warna gelap. Jadi bila dua warna gelap, dia tak nampak, dia terlalu kontra. Dia tidak kontra, dia sama. Jadi kita tak nampak apa yang dituliskan di situ. Yang kedua pula, dia terlalu kontra. Bila background warna merah, dia akan menyebabkan mata kita sakit. Tak boleh nak pandang lama-lama, sebab bila pandang lama mata kita jadi sakit, kita jadi pening. Jadi kita akan tolehkan pandangan kita ke tempat lain. Jadi rugilah kita punya slide ni tidak membantu kita, malah menolak kita punya presentation kita tu. Jadi yang seterusnya adalah pemilihan warna ini mestilah boleh dipandang. Seterusnya adalah kontra. Tulisan mestilah kontra. Kalau background dia color kuning, tulisannya jangan letak warna kuning. Walaupun dia dekat situ ada tona yang berbeza, tetapi eloknya gunakan warna yang lain. Jadi ada perbezaan di antara background dengan tulisan. Itu berkaitan dengan warna. Seterusnya kita nak lihat lagi adalah berkaitan dengan gambar. Para penonton sekalian, para pelajar, gambar, satu gambar boleh menggantikan 100 ayat, ataupun setengah-setengah orang kata satu gambar boleh menggantikan 1000 ayat. Jadi dalam presentation anda, elok kita letak satu gambar yang mana dia boleh menyokong kita punya ayat. Kalau kata kita nak letak ayat yang panjang, dia akan menyebabkan kita punya skrin ni jadi penuh dengan ayat. Jadi kurangkan ayat itu, cuma letakkan satu gambar sahaja, di mana gambar itu akan membantu kita menyampaikan maklumat dengan lebih jelas kepada audien. So susun atur tempat yang berbeza. Kalau slide kita ni ada 10 slide katakan, dan 10 slide ini setiap satu slide itu kita nak letak satu gambar. Jadi kedudukan gambar itu mestilah diletakkan di tempat yang berbeza. Contoh, slide pertama gambar dia di sebelah kiri, slide yang kedua gambar dia di sebelah kanan, kemudian slide yang ketiga gambar dia kembali ke sebelah kiri, kemudian yang keempat mungkin dia letak bucu bawah sebelah kanan. Jadi mata audien dia akan berubah. Jadi dia akan jadi fleksibel, dia akan jadi dinamik. Kalau gambar itu cuma letak, semua gambar kita letak di sebelah kanan sahaja, dia akan jadi statik dan dia akan menyebabkan audien boring dengan kita punya slide. So biar dia letak di tempat yang berbeza. Jadi perhatian audien akan berubah. Dia akan berubah. Dia akan jadi fleksibel. Seterusnya gunakan ataupun elakkan meletakkan perenggan dalam anda punya slide PowerPoint, slide presentation anda. Jadikan dia dalam bentuk point-point sahaja. Dia ada letak, sama ada nak letak point ataupun nak letak numbering, ikut kesesuaian anda. Kalau kita nak buat secara prosedur ataupun menerangkan prosedur langkah-langkah yang kita jalankan, jadi elok kalau kata kita gantikan ayat kepada bentuk carta alir, dalam bentuk carta alir. Jadi dia akan lebih mudah difahami. So gambar yang kita letak juga mestilah sesuai dengan topik. Sebagai contoh, kalau kata kita buat pembentangan tentang konkrit, so letaklah gambar konkrit, ataupun letaklah gambar simen, gambar aggregate. So letak gambar yang sesuai. Jangan pula kita cerita pasal konkrit tapi kita letak gambar bunga, dengan hasrat supaya kita punya slide ni nampak cantik sebab ada bunga. Tapi kat situ tak sesuai. So ada cerita pasal konkrit tetapi letak gambar bunga, tak sesuai. So jangan ada hiasan-hiasan yang pelik-pelik lah dalam kita punya slide. Biar kita straight to the point je apa yang kita nak sampaikan.
So itu cerita tentang gambar. Jadi saya dah terangkan kepada anda 5 cara untuk menghasilkan slide yang baik. Jadi kita nak lihat contoh-contoh. Okey, ini adalah contoh slide PowerPoint. Okey, kita lihat kat sini adalah penggunaan template. Template yang ini adalah untuk kelas. Jadi untuk kegunaan akademik. Jadi kita pilih satu template yang formal, yang agak rasmi di sini. Jadi di situ pemilihan color. Kalau kita lihat gambar yang kita pilih itu banyak warna kuning. Jadi kita letakkan tulisan itu warna kuning sikit, warna kuning. So color kelabu tu dipilih sebab dia menggambarkan konkrit itu warnanya kelabu, lebih kurang begitulah. Jadi kita nak pilih warna yang sesuai, background yang sesuai dan template yang sesuai. Gambar pula menunjukkan kerja-kerja konkret sedang dijalankan. Sebab apa kita pilih gambar ni? Sebab tajuk yang ingin dibentangkan adalah berkaitan tentang konkret. Jadi gambar selari dengan tajuk pembentangan. Tulisan yang kita guna kat situ juga adalah tulisan yang formal. Okey, tidaklah berseni-seni. Manakala saiznya pula saiz yang bersesuaian, mudah nak nampak. Tidak ada hiasan-hiasan yang lebih-lebih. Jadi dia nampak kat situ simple dan mudah dibaca. Jadi audien lihat je, okey, dia tahu bahawa hari ni tajuk pembentangan adalah konkret. Okey. So main idea di situ konkret, manakala supporting idea di situ adalah engineering material. So kita letak kecil sedikit saiznya. Yang kita nak highlightkan adalah tajuk konkret. Right. Okey, boleh Baik, slide kita kat sini kita buat dalam bentuk point. So kita letak dia dalam bentuk point lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita listkan di situ. Okey, kita tak letak dia dalam bentuk satu perenggan yang penuh. Okey. So dekat bahagian atas kita ada tajuk dia. Tajuk dia pun warna, pemilihan warna yang sesuai dengan gambar yang kita pilih. Itu adalah tema. Jadi kita dah setkan tema untuk presentation ini, warna tema dia adalah warna kuning dan warna kelabu. Jadi kita akan kekalkan terus dia punya tema itu. Okey, dia punya font dia pun sesuai. Okey, dia nampak jelas. Pemilihan tulisan pun jelas nampak. Disokong lagi dengan satu gambar dan gambar itu bersesuaian dengan topik kita, bersesuaian dengan apa yang nak kita bentangkan dalam slide tersebut. Okey, so gambar itu bersesuaian. Okey, baik. Kita lihat kat sini beberapa contoh slide yang saya jumpa yang boleh diperbaiki. Okey, kalau kita lihat dekat sini. Okey, topik presentationnya adalah highway engineering. Mereka nak cerita tentang highway. Namun begitu, dia punya tema dia punya gambar dia adalah bunga-bunga. So apa yang boleh kita gambarkan kat sini? Mungkin pelajar ni seorang perempuan, jadi dia nak nampak cantik, dia nak bawa tema keperempuanannya, dia sukakan keindahan. Okey, jadi dia letak template bunga. Okey, tetapi dia tidak sesuai dengan topik, nak cerita pasal highway tapi topik bunga. Jadi lebih baik sekiranya pelajar ni letakkan background ataupun template yang ada gambar highway. So jadi kita boleh nampak, baca saja topik highway engineering disokong pula dengan gambar highway. So dekat situ dia akan lebih membantu. Okey, kemudian dia punya pemilihan warna okey. So kalau kita lihat bunga tu ada hijau, so tulisan dia pun dia guna tulisan yang hijau. Okeylah, dia synchronize dekat situ. Baik, seterusnya kita lihat dekat sini. Okey, pelajar ni dia telah hasilkan report, kemudian dia copy dia punya report satu paragraf terus tampal dekat dia punya slide PowerPoint. So para pelajar elakkan melakukan perkara ini. Okey, sebab dalam presentation kita bukan nak lihat, nak dengar pelajar membaca. Okey, kita nak lihat, kita nak dengar pelajar membuat pembentangan. So sampaikan anda punya idea itu dalam bentuk pembentangan. Apabila pelajar copy macam ini, kemudian pelajar akan baca. So word by word by word by word. So audien akan jadi boring. Audien akan lari fokus daripada tajuk ataupun point yang ingin anda sampaikan. Jadi rugi. Anda tidak dapat menyampaikan maklumat yang baik kepada audien.
kemudian anda punya slide ni pun tidak membantu audien untuk faham, tetapi slide ni membantu anda untuk membuat presentation. Itu adalah satu kesilapan. Jadi elakkan daripada buat slide yang copy paste terus satu perenggan seperti ini. Jangan ya. Alright. Baiklah, seterusnya dari aspek slide ini, pelajar membahagikan dia kepada dua kolom. Ni lebih baik. Ni lebih baik. Jadi ada nampak kat situ dia punya template dia sudah agak kreatif di situ, di mana pemilihan tulisan dia besar dan dia boldkan. Alright, nice. Tulisan yang isi dia tu lebih kecil daripada topik. Namun begitu, dia masih lagi meletakkan satu perenggan pada slide tersebut. Jadi ini menyebabkan slide ini tidak berapa baiklah. Jadi pelajar pun dia akan baca. Audien pula dia takkan baca yang panjang-panjang ni. Kalau dia nak baca yang panjang ni, baik dia semak report. Baik kita baca report, baik kita baca penulisannya. Sebab kita tak nak baca benda yang sama. Kalau kata kita nak baca satu perenggan di slide, dia akan menyebabkan mata kita sakit. Baik kita baca pada hard copy ataupun report yang telah disediakan. Jadi di situ kita boleh marking dan sebagainya. Yang sebelah kanan tu dia buat point form cantik dah, tetapi masih lagi panjang. Cari main point saja untuk diletakkan di slide tersebut. Kemudian yang mana-mana yang tidak penting, sepertinya contoh ke ulasan-ulasan tu tidak perlu dimasukkan ke dalam slide, tetapi itu diulas ketika anda melakukan presentation. Alright. Seterusnya, ini satu lagi contoh yang mana tak ada tajuk. Kita tak tahu apa yang ingin dia sampaikan, terus masuk isi saja. Kemudian pemilihan warna dia, background dia warna merah, warna hitam, ada corak-corak. Kemudian tulisan dia warna pink. So kalau pink tu dengan warna corak tu, dia nampak tidak sesuai. Nampak kita tak dapat nak fokus apa yang ingin dia sampaikan, apa yang dia nak ingin tunjukkan. So jangan letak paragraf, karangan seperti ini. Pilih warna yang sesuai antara background dan tulisan. Tolong ubah. Tolong ubah. Jadi jadikan dia dalam bentuk point form. Ingat para pelajar sekalian, saya ingin nyatakan di sini bahawa slide PowerPoint ini adalah satu bahan yang mana dia boleh menyokong anda untuk buat presentation yang baik. Dia adalah bahan sokongan. Dia bukan bahan utama. Yang utamanya adalah bagaimana anda membuat pembentangan. Bagaimana anda menerangkan. Bagaimana anda ingin menyampaikan idea kepada audien. Jadi saya harapkan anda dapat sesuatu pada perkongsian kali ini. Semoga anda dapat menghasilkan PowerPoint yang lebih baik. Dia sebenarnya bukan PowerPoint saja. Anda boleh gunakan apa-apa aplikasi sekalipun, tetapi asas pada pembentukan slide tersebut adalah yang seperti saya nyatakan tadi. Jadi selepas ni kita nak lihat ada slide-slide presentation yang lebih baik daripada pelajar sekalian. Jadi itu saja perkongsian untuk hari ini. Semoga anda berjaya, terus sukses dalam apa jua bidang yang anda ceburi. Jadi terima kasih, jumpa lagi dan jangan lupa subscribe channel Rizal Abdul Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.